memberitahu bahawa zakat gaji ataupun zakat pendapatan tidak wajib, mohon penjelasan. Okey. Sebenarnya dalam mazhab Syafi'i tak wajib zakat pendapatan ni, zakat gaji. Tak ada. Dalam mazhab Syafi'i kaedah asal tak ada. Yang adanya awak simpan sampai setahun, cukup haul dia, cukup haul dan cukup nisab dia. Nisab dia sekarang mungkin dah 14,000 lebih. Dah dulu macam kita kata 6 bulan lepas dah 13,000 lebih dah, mungkin ni dah 14,000 lebih dah nisab dia. Tak. Maka waktu je. Ada pun pendapatan mula-mula ni mazhab Syafi'i tak kata wajib. Dalam kaedah mazhab Syafi'i pun tak kata wajib. Cuma adalah beberapa orang ulama terkini yang mengatakan bahawa pendapatan kita tu seumpamalah hasil tanam-tanaman kita. Hasil tanam-tanaman kita. Sebab hasil tanaman ni tak payah haul. Maknanya kita kata bila cukup nisab kita kena bayar zakat. Dak wa atu haqqahu yauma hasadihi. Hendaklah kamu beri zakat tu pada kamu pada hari kamu petik dia, kamu ambil buah tu dak. Maka kiasan daripada situ, zakat pendapatan kita ni macam kita kutip hasil buah-buahan dia. Hasil padi ni contohnya lah. Okay? Maka apabila dapat je kita kata cukuplah nisab dia tadi, maka pada masa itu kita pun wajiblah keluar zakat. Gitu. Jadi pendapat tu pendapat siapa? Pendapat ni diutarakan oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Kemudian disebutkan oleh Syekh Muhammad Abdullah dalam kitab dia Ahkamuz Zakat was Sadaqat. Dia mengatakan wajib zakat pendapatan tadi. Bila sebut pendapatan ni masuk gaji sekali, allowance sekali, apa-apa sajalah. Kalau kita kutip sewa rumah ke apa semua masuk sekali. Kalau dapat bonus ke dapat apa masuk sekali. Dia ke gitu. Dia bukanlah pendapatan yang tetap. Tetapi dia anggap sebagai malun mustafad. Harta yang kita dapat segera, dapat faedah daripada itu. Bukan mana harta orang kita simpan dah. Gitu. Jadi kalau orang kata wajib kena zakat gaji, betul, ada pandangan. Kalau orang kata tak wajib zakat gaji, pong, betul. Pong tu kena ada. Pong kena ada. Tapi sok kau pakai pendapat dua masing-masing. Kau sebut gini dah. Tu yang berkata ni, yang berkata ni jangan pegang sangat. Saya bukan keluar fatwa ni, saya hanya mengeluarkan pandangan yang sebutkan itu. Jadi kalau nak ikut pandangan peribadi saya, tidak wujud pun, tak wajib pun zakat gaji. Okay? Itu pendapat saya. Saya pilih pandangan yang maktub yang asalnya dalam mazhab Syafi'i yang kata tak wajib. Tak ada pun zakat gaji ni dah. Itu hanyalah fatwa-fatwa moden yang dikeluarkan oleh tokoh-tokoh ulama terkini yang terkenal, yang hebat seperti Dr. Yusuf Qaradawi, Syekh Muhammad Abdullah dan sebagainya. Okey. Dah kalau kita bayar dah, kalau barang yang lepas jangan dikenal lah. Gitulah. Macam barang kau cakap tau, kata-kata kan. Barang yang lepas jangan dikenal. Kalau dikenal binasa badan. Tu orang beli segitu-gitu ke? Tu orang beli ke? Ada lagu. Saya ni lama tinggal alam seni. Saya dulu, saya minat bola sepak, Gusti. Kemudian masa dulu-dulu lah. Lepas tu saya tengok dalam TV lah. Lepas tu segi hok nyanyi-nyanyi yang saya minat. Siapa nyanyi saya tahulah perkembangan industri ini. Industri seni tu lah. Industri konon ni menyesatkan orang. Jadi saya nak katakan apa nama ni, saya tahu dulu-dulu. Learning orang baru-baru ni saya tak tahu. Lagu Rayu orang baru pun saya tak tahu. Dulu tahu kok. Okey. Habis itu. Yang soalan ketiga, adakah Syiah itu ajaran sesat dan atau ia sebahagian daripada mazhab Islam yang boleh dipilih oleh umat Islam? Syiah ni adalah sesesat-sesat golongan dan sesesat-sesat mazhab. Bahkan Ibnu Hazmin dalam kitab dia Al-Milal wan Nihal mengatakan laisu bimuslimin, bukan orang Islam. Sampai pekat tu dia mengkafirkan orang Syiah itu sendiri. Sampai pekat tu kita tak kata kafir, kita kata dia ni adalah fasik. Tetapi sebenarnya hakikatnya kalau kita tengok betul-betul ajaran Syiah ni kafir. Dia punya asah dia tu kafir. Tapi oleh kerana kita bersangka baik kepada orang Islam apabila mengucap dua kalimah syahadah, orang fasik. Apatah lagi kalau orang awam, orang Syiah ada utik benda, duk kapung. Tak ada kata dia.
Tidak uti benda gak deh. Syiah, beranak-beranak Syiah dah. Dah. Syiah dah. Kita ni ahli sunnah. Mana tu beranak lah. Dah. Mak dia Syiah dah. Nak kan. Ayah dia Syiah dah. Tok kiri dia. Contohnya lah. Maka saya nak katakan bahawa Syiah ni sesat. Dan sesat dia lebih sesat daripada Mu'tazilah. Dan lebih sesat daripada Jabariyah. Lebih sesat lagi daripada puak-puak tu. Sebab dia ni peringkat mana? Peringkat menduakan Allah, mentakdiskan Sayyidina Ali. Mentakdiskan, mensucikan Sayyidina Ali. Bahkan mentaklihkan Sayyidina Ali. Taklih ni maksud mempertuhankan Sayyidina Ali. Tak? Kalau siapa-siapa tengok mazhab Syiah, saya dah cerita bab Syiah ni, saya ada buku. Masa saya kerja sini dulu, saya hasilkan satu buku sebab saya diminta ceramah oleh Jabat Agama. Ada buku saya. Tapi saya tak siapa lah. Saya jual sendiri gitu je. Modal tak balik. Okey, modal tak balik. Tapi bukan niat nak nega, niat untuk beritahu pada orang lah. Buku saya tu saya ceritakan secara detail berkenaan dengan Syiah ni. Siapa nak buku tu, kontaklah saya. Ada nombor tak? Ada tangan. Buku tu memang saya kupas sungguh-sungguh Syiah ni, daripada semua sudut. Macam mana teori badak dipanggil? Al-badak, bukan badak, badak. Teori badak. Kemudian ada satu buku tu. Apa nama ni? Yang ditulis oleh Syekh Ahmad Tarkami tu. Macam mana disebutkan, orang ngelam bab yang terakhir tu. Macam mana Syiah menganggap bahawa Al-A'immah Isna Asyariyah tu, imam 12 orang tu, bukan setakat manusia biasa. Tapi dia tahu umur manusia. Dia tahu bila nak mati. Allah Ta'ala digunakan Al-Badak. Allah Ta'ala tak tahu nak buat benda esok. Hari ni Allah Ta'ala tak tahu esok dia nak buat benda. Esok berlaku benda apa tak tahu lagi. Allah Ta'ala dia letak gitu pula. Tapi imam 12 orang tu, dia boleh letak tahu ajar manusia. Sesak tak? Bapak sesak. Nak kata bukan ni. Ni saya gerang, aku pasal anggur. Kemarin 2 hari saya bincang macam mana nak wartakan, nak gazetkan fatwa berkenaan dengan kan ada lagi bab Syiah gitu bab fatwa tu. Jadi saya nak gunakan puasa. Puasa yang ada ni nak mintakan digazetkan bahawa Syiah adalah ajaran sesat, bahkan boleh menyebabkan seorang tu jadi kufur kalau menganut fahaman Syiah yang betul. Termasuklah Syiah Iran sekarang ni, Isna Asyariyah ataupun Ja'fariyah. Ayatullah Khamenei dia buat satu buku, Al-Hukumah Al-Islamiyah. Banyak lagi buku dia kok yang ada dengan saya. Dengan saya ada 2 buku. Ayatullah Khamenei tulis. Al-Hukumah Al-Islamiyah. Terang-terang dalam buku tu saya catat. Tengok berapa kali betul dok ni. Gitu apa tengok. Dok kata-kata ni. Dok dekat kena jauh sikit. Dok kata-kata ni. Saya nak katakan betapalah ayat dia tu bahaya sungguh. Sehingga dia mengatakan martabat iman a'la, iman 12 orang tu adalah a'la min nabiyyin mursal wa malakin muqarrab. Lebih hebat daripada nabi dan lebih hebat daripada malaikat. Iman 12 orang tu. Ayatullah Khamenei tulis dia dalam buku Al-Hukumah Al-Islamiyah. Itulah bahaya. Kemudian ada satu buku yang ditulis oleh ulama-ulama daripada Iraq, mengumpulkan macam mana kupasan ulama-ulama sedunia. Apabila Ayatullah Khamenei keluarkan satu kenyataan di Qom, buku ada satu buku dia, bukan buku Ayatullah Khamenei, buku ulama-ulama ahli sunnah, Jama'atun min ulama ahli sunnah dalam di Iraq, dikumpulkan pandangan-pandangan ulama, semua diambil belaka ni, seluruh dunia yang mana-mana keluar fatwa rasmi dikutip situ, menceritakan khurafat Khomeini. Nama buku tu Khurafat Khomeini. Khurafat Khomeini ni maknanya khurafat Khomeini, banyak khurafat-khurafat dia. Di antaranya ucapan Ayatullah Khamenei di Qom. Qom ni bandar suci dia dulu ni. Dia kata bahawa Islam yang dibawa oleh Muhammad masih lagi belum sempurna. Yang berjaya menyempurnakan Islam itu adalah Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntazar. Imam Mahdi yang kita tunggu. Bila dia tubik sempurna selalu Islam kita. Apa backup tu? Dan tahu tak sebab apa berlaku revolusi Islam Iran? Tahu tak? Nak cerita tak sikit? Nak tahu tak? Tahu dah. Nak buat gitu je. Orang Syiah ni, orang Syiah terutama sekali Ja'fariyah ni, dia punya pemikiran dia tidak ada benda dalam hukum syariat boleh dilaksanakan kecuali setelah Imam Mahdi muncul. Apa sahaja dalam Quran tak boleh nak buat kecuali Imam Mahdi ada dulu, timbul dulu barulah boleh buat syariat. Sebab tu
Politik orang Ja'fariyah ni adalah politik yang orang panggil yang ke bawah sekali. Dia tak cara hal politik, tak sama dengan Syiah Qaramitah tu. Waktu agresif sangat ada. Hak yang Ja'fariyah, hak yang di Iran sekarang ni. Dia tak cara politik, dia tak cara apa pun atas dunia ni. Dia tak fikir masalah kekuasaan. Sebab apa? Sebab kita tunggu Imam Mahdi dulu. Kita bina negara tak ada Imam Mahdi, tak boleh buat benda tu. Tak boleh nak bina tu. Tak wajib juga. Yang kita wajib melaksanakan syariat dalam Quran apabila Imam Mahdi turun dan dia memerintah dunia. Dan ni nak sebut ni, itulah pemikiran orang Syiah dah beratus-ratus tahun, sehinggalah muncul seorang lelaki nama dia Ayatullah Khamenei. Ayatullah Khamenei. Ayatullah Khamenei ni dia bijak. Dia ni otak bijak, cerdik. Musaqqaf. Dia ni orang yang intelek, orang yang bijak, yang hebat. Dia banyak ilmu. Syiah lah, bukan kata puji ni, dari segi sudut keilmuan dia tu. Dan dia buat kajian, kalaulah kita tunggu Imam Mahdi, sampai bila Quran boleh laksanakan? Ni yang saya ambil ni, saya ambil daripada buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Salam Farouk, nama dia. Syekh Abdul Salam Farouk. Dia tulis buku kenaan dengan macam mana revolusi Islam Iran tu timbul. Kemudian apabila Ayatullah Khamenei dibuang negeri oleh Syah Iran, pergi ke Iraq dulu, kemudian Iraq tak terima, pergi ke Perancis. Masa itulah dia buat teori yang dipanggil sebagai Wilayatul Faqih. Raja dengar tak Wilayatul Faqih? Wilayatul Faqih ni kepimpinan faqih, kepimpinan orang fiqh, kepimpinan ulama. Kepimpinan ulama. Bagi. Tidak ada kaitan dengan parti-parti di Malaysia ni. Yang silap faham pula dah. Ni saya nak konten orang. Dah tak ada ni asal. Dah, tak ada ni hak ingang. Nak cerita Iran ni, yang kepimpinan Wilayatul Faqih ni. Di mana dalam Wilayatul Faqih, teori yang ada dalam Wilayatul Faqih ni, apa teori dia? Teori dia ialah kalau kita nak tunggu Imam Mahdi sampai bila Quran nak buat, maka kita kena buat satu benda yang memangku peranan Imam Mahdi. Yang memangku peranan Imam Mahdi, maka siapa yang layak? Maka faqih, maka ulama yang layak. Maksudnya dia buat kumpulan mullah dia tu, maka dinamakan jawatan memangku Imam Mahdi sebelum Imam Mahdi muncul ni sebagai Wilayatul Faqih. Daripada situlah orang Ja'fariyah ni pun bersemangat untuk melebarkan sayap politik dan sayap politik dia, kemudian untuk menjanang ataupun untuk berusaha mendapatkan kekuasaan, terutama sekali di Iran sendiri, tapuk di situ. Daripada situlah timbulnya teori revolusi Islam Iran. Sebab tu dia buat proses dekat Iraq, dekat Parsi sana, di Paris sana. Kemudian dia buat proses, dia ada orang-orang dia yang menjalankan visi tersebut. Akhirnya bila dah sampai masanya, maka dia katakan berlakulah revolusi Islam Iran. Sebenarnya tak boleh tu, dia bercanggah dengan fikrah Ja'fariyah itu sendiri. Ja'fariyah ni mazhab yang dekat Iran itu sendiri. Dan dalam buku tu didedahkan macam mana. Ni satu benda ni, satu rahsia disebutkan oleh Syekh Abdul Salam Farouk. Didedahkan dalam buku tu, dah nak jawab soalan banyak lagi. Tak apa ke tuan-tuan pengurusi? Okay? Tak apa lah, sikit je, tetek je ni. Sikit mingguan, okay? Dikatakan bahawa revolusi Islam Iran tu sebenarnya tak berjaya. Tetapi Amerika buat satu proses supaya Syah Iran larikan diri keluar daripada Iran. Sebab dia nak bagi peluang supaya Ayatullah Khamenei balik dan menaikkan revolusi Islam. Yang menaikkan revolusi Islam Iran itu adalah Amerika. Dan pada masa itu, masa yang terlalu sibuk bagi pegawai-pegawai Amerika di kedutaan pegawai kedutaan Amerika di mana di Iran pada masa itu. Masa yang paling sibuk. Macam mana ni kita nak buat percaturan politik supaya Syiah naik, supaya Ayatullah Khamenei naik. Bila Ayatullah Khamenei naik, apa yang akan berlaku? Inilah yang boleh merosakkan Islam yang sebenarnya. Sebab apa? Sebab Syiah ni bukan kita je tahu ni. Orang yang kaji berkenaan dengan agama-agama di dunia pun tahu bahawa Syiah ni adalah satu aliran Walidatul Yahud yang diistilahkan oleh dalam pengarang kitab As-Sunnah wa Syiah. Dia mengatakan Walidatul Yahud, iaitulah anak kelahiran Yahudi. Syiah ni anak kelahiran Yahudi. Dikaitkan dengan
hak yang 1400 tahun dulu yang berlaku di zaman mana? Di zaman Saidina Osman dan juga Saidina Ali. Di mana proses untuk merosakkan rakyat Islam tidak berjaya dibuat oleh orang Yahudi. Tidak berjaya dibuat oleh orang munafik. Akhirnya ada satu gerakan baru daripada Yahudi Sana'a, daripada Yahudi Yaman yang diketuai oleh Abdullah bin Sabah. Buat proses melontarkan idea-idea baru yang merosakkan orang Islam daripada dalam. Maka dikatakan teori itulah yang menjadi asas Syiah hari ini. Di antaranya ialah lebihnya Ahlul Bait. Iaitulah keluarga Rasulullah ni lebih sekali. Itu mula-mula lebih je. Lama-lama lebih tu lebih sungguh. Lebih sampai mereka mempertuhankan Saidina Ali. Kemudian teori raja'ah. Saidina Ali mati, sebenarnya tak mati, dia akan balik semula. Teori itu. Daripada situlah timbulnya, diletakkan mula-mula letak pada Saidina Ali. Akhirnya dipanjangkan kepada Imam Mahdi. Dia membesarkan ada hadis yang berhubung dengan Imam Mahdi. Tujuan dia adalah tujuan untuk melebarkan pemikiran raja'ah yang dibawa oleh orang Syiah, yang dibawa oleh Abdullah bin Sabah pada asalnya. Jadi sebab tu yang merosakkan politik di zaman Saidina Osman. Zaman Saidina Osman ada demonstrasi besar-besaran daripada Basrah, daripada Kufah, daripada Mesir, berkumpul di rumah Saidina Osman, protes Saidina Osman, suruh Saidina Osman letak jawatan sebagai seorang khalifah yang ketiga. Siapa di belakang tu? Abdullah bin Sabah. Siapa di belakang tu? Abdullah bin Sabah. Itulah asalnya fikrah Syiah. Dan sebab itulah kita nampak sekarang ni orientalis dia cuba nak padamkan sahsiah ataupun peribadi yang bernama Abdullah bin Sabah ni. Abdullah bin Sabah tak wujud. Sebab memang bila kita kata tak wujud, orang Islam sendiri yang berpecah belah, bukan sebab orang Yahudi kacau daripada dalam masuk dalam. Di antaranya ialah Taha Hussein. Dalam buku dia Al-Fitnah Al-Kubra, dia mengatakan bahawa Abdullah bin Sabah tidak wujud. Taha Hussein ni jangan main. Kita ingat ke pelupuk Islam, kita ingat ke pemikir Islam, punya perosok Islam. Ni Taha Hussein yang diagung-agungkan oleh setengah-setengah puak-puak sastra Arab dah, yang dipanggil sebagai Taha Hussein ni sebenarnya adalah orang yang bertanggungjawab melontarkan idea, melebarkan pemikiran orientalis yang mengatakan Abdullah bin Sabah tidak wujud. Panjang ceritanya. Setakat tu dulu untuk yang Syiah ni. Kalau nak cerita bab Syiah panjang okey. Untuk meluruskan dan untuk merapatkan saf dalam sembahyang, adakah jemaah perlu memenuhi saf sebelah kiri dahulu, okey, atau sebelah kanan? Okey, saya jadi tok imam Allahu Akbar. Mari adalah 2-3 orang dalam belakang. Mari pula orang baru ni. Dia nak duduk belah kanan ke nak duduk belah kiri? Ceteka. Tak. Ceteka belah kanan ke belah kiri? Agak-agak lah. Okey, buat masa saya dah. Okey, sebenarnya di sana ada dua pandangan. Pandangan pertama disebutkan dalam kitab On Ma'bud. Ada kitab On Ma'bud yang mengatakan bahawa kita hendaklah duduk di belakang dengan menjadikan imam tengah. Wasitul imam. Okey, hendaklah kamu tengahkan imam. Makna dia kita mari, kita tengok tu imam ni imbang ke mana ni. Kalau kita nak imbangkan biar jadi tengah, kena duduk belah kiri, duduk belah kiri lah. Kalau rasa belah kanan lah. Tu ini satu pandangan yang disebutkan dalam kitab On Ma'bud. On Ma'bud ni satu kitab syarah Sunan Abu Daud yang dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Mubarak Furi. Al-Mubarak Furi. Fairuz Abadi, maaf, Fairuz Abadi. Bukan Muhammad Furi Fairuz Abadi. Dalam buku tu dia mengatakan bahawa kalau kita nak masuk saf imam tadi, pastikan imam tu macam di tengah rumah. Kalau kita masuk macam kena imbang, berat sebelah kanan je, ramai sangat belah kanan, kita belah kiri. Biar tu imam tu duduk belah kanan. Kemudian bila kita nak bina saf baru pula, kita start kat tengah tu. Kemudian orang pun duduklah di tepi kanan, kiri kanan, yang duduk dekat duduk tengah tadi, untuk saf yang kedua tadi, lalu dia berkembang kiri dan kanan seimbang. Jadi salahlah hari ni orang pergi sembahyang, dia start kat tepi nang ujung, saf kedua. Ada tak? Saya jadi tok imam. Dah. Saf pertama beres dah. Saf kedua baru nak start, dia duduk tepi tu. Tu tak ada mazhab. Itu mazhab Yazidi. Tak ada mazhab tu. Tak. Itu mengurang pahala sembahyang, mengurangkan pahala Jumaat. Tak timbang begitu saja je kita sembahyang. Tak ada benda pun apa. Okey, itu pandangan pertama, kena duduk tengok. Tetapi menurut pandangan Syekh Abdul Aziz Bas, Syekh Abdul Aziz Bas, dia kata hendaklah kita penuh sebelah kanan dulu. Belah kanan. Bila habis dah belah kanan, belah kiri. Dan nampak macam dah imbang sayap tu, tak apa.
Tak apa. Kita kena pakar belah kanan dulu. Ini pandangan Syekh Abdul Aziz Bas. Pakar belah kanan. Jadi bila kita nampak saya jadi tok imam, ada makmum mari, ada dah 2-3 orang belakang ni, biarlah duduk belah kanan. Lepas tu bila hok belakang tu mari lagi, hok ni dah penuh kanan, kiri pula. Jangan buat saf baru. Saf tu juga. Kemudian barulah saf kedua, kanan. Lepas tu baru kiri. Ini pandangan yang kedua. Jadi saya lebih tarjih, saya lebih suka kepada pandangan yang pertama, yang mengatakan imam biarlah duduk di tengah-tengah. Jadi kita masuk ni kita imbang di antara dua. Nampak tak imbang belah kiri, duduk belah kanan. Nampak tak imbang belah kanan, duduk belah kiri dan sebagainya. Dia faham tak maksud saya? Ke tak jelas? Okey. Ini panjang sikit ni. Kawan saya telah berhenti di restoran Jejantas, Sungai Buloh untuk menunaikan sembahyang maghrib. Ketika masuk dalam surau, kawan saya melihat satu jemaah sedang qomat, lalu dia segera masuk ke dalam saf. Ketika di rakaat kedua, tiba-tiba imam memberi salam. Tiba-tiba tiba-tiba. Dipendekkan cerita dalam bracket. Maknanya kawan saya solat maghrib di belakang imam jemaah yang sedang sembahyang isyak jamak takdim. Maknanya kosong lah ni. Selepas itu saya meneruskan rakaat 3 dan menyempurnakan sembahyang maghrib. Soalan saya, adakah solat maghrib kawan saya tadi sah kerana berimamkan orang yang sedang solat isyak jamak takdim, iaitu kosong? Dia hanya menyedari perkara itu sudah imam beri salam. Tak ada apa-apa, beres, selesai kan. Maknanya kalau kita ikut imam, kita ni nak sembahyang maghrib, kemudian kita nak ikut imam, kita nampak ada orang sembahyang, kita pun nak sembahyang maghrib. Tiba-tiba imam tu memang dia sembahyang isyak. Bila dia sembahyang isyak, 2 rakaat sebab dia kosong. Tak, maka kita pun tambah, tak ada apa-apa, tak ada masalah apa-apa. Jangan bimbang sembahyang tu adalah sah dan diterima oleh Allah SWT. Tidak ada kecacatan apa-apa dari segi hukum fiqh. Yang tak bolehnya yang berkait dengan jamak qasar ni ialah apabila orang yang nak qasar dia ikut orang yang nak qasar, dia ikut tu imam yang sembahyang tamam, yang sembahyang penuh. Tu jadi isu. Itu jadi isu sungguhlah. Tetapi kalau yang lain daripada itu tak ada isu apa-apa. Mazhab Syafi'i tidak meluluskan, tidak memberi kelonggaran kepada siapa-siapa yang nak sembahyang qasar, dia ikut tu imam yang sembahyang tamam, sembahyang yang sempurna. Tak boleh. Kali nak ikut juga, dia kena tamamkan, kena selesaikan jadi 4 rakaat juga. Kalau katakan tok imam tu, saya jadi tok imam, saya sembahyang tamam, saya dah rakaat ketiga, marilah orang nak sembahyang qasar, dia pun ikut rakaat ketiga, kemudian bila saya dia rakaat pertama lah jadi. Bila saya rakaat keempat, dia rakaat kedua. Dia anggap dia telah qasar dengan tu. Pun tak boleh juga. Dia kena tambah juga jadi 4. Mengikut mazhab Syafi'i. Habis. Ada lagi. Apakah hukum harta pusaka yang belum dibahagikan digunakan untuk tujuan perniagaan tanpa mendapat persetujuan ahli waris? Dia nega ni dia kena ada akad. Bila ada akad ni mestilah ada penjual, ada pembeli, kemudian ada masa untung, ada masa rugi dan sebagainya. Jadi pada masa itu, kalau kita berniaga, kita meniagakan harta yang mana ada milik orang yang tak jelas dia memberi persetujuan, kita telah mentasarrufkan bukan hak kita. Kita telah mengendalikan ataupun menguruskan harta yang bukan milik kita. Jadi pada masa itu tidak dibenarkan. Akad ini tidak sah sebab dia berkait dengan ada akad pula lepas pada itu, maka tidak sah. Okey? Tidak sah sebabnya ialah kerana dia berkait dengan hak orang lain yang ada share sekali dalam harta pusaka yang belum dibahagikan itu. Okey. Kecuali kalau ada jaminan daripada dia bahawa contohnya dikatakan dia adalah pemegang amanah. Pemegang amanah. Kemudian dia menegakan harta yang belum dibahagikan itu di mana dia telah bertekad dalam hati, kalau rugi aku topak balik lah. Topak balik kerugian itu. Itu tak ada apa-apa. Itu dibenarkan oleh syariat berdasarkan kepada satu hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin pun ada sebut dah. Macam mana seorang lelaki yang dia dia telah berhutang dengan seseorang, tiba-tiba orang tu hilang.
Tak, dia nak bayar lah kambing tadi, hutang kambing kena bayar kambing tau. Maka dia pun bila orang tu tak tutup hutang dia pun kembangkan peternakan kambing tadi, membiak sehinggalah jadi satu jemaah kambing yang ramai dah. Tuang dia mari tengok-tengok, inilah hartamu, hak asal ekor jadi banyak tu. Tak? Ha tu. Habis. Kemudian adakah betul tak ni? Ia ada guru dia. Okey. Adakah ada mengatakan bahawa jika ingin berpuasa pada hari Jumaat, hendaklah berpuasa pada hari Khamis dan Sabtu pada minggu yang sama. Ini bukan puasa bulan Ramadan tau. Gini. Ada satu hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin pun ada hadis ni. Di mana Rasulullah mengatakan la takhussu al-jum'ah, la takhussu Allahumma salli. La takhussu bil apa? La takhussul jum'ah bis salati min duri sa'iri min du Allah. La takhussu al-jum'ah, la takhussu al-jum'ata bis siyami duna sa'iril ayyam. Janganlah kamu khususkan hari Jumaat, berpuasa pada hari Jumaat dengan tidak berpuasa hari-hari lain. Hadis ada kitab dia tu sahih kan dia. Di mana berdasar pada hadis ini mengikut pandangan jumhur ulama, kebanyakan ulama, maka makruh kita berpuasa sunat sekiranya kita puasa sunat semata-mata hari Jumaat sahaja. Hendaklah diiringi sama ada hari Sabtu ataupun hari Khamis. Kau pandai hak mana sik. Okey. Kalau semata-mata puasa hari Jumaat sunat itu adalah makruh, kecuali kalau puasa sunat itu maksudah. Puasa maksudah ni puasa yang ada sebab. Umpamanya puasa 6, tak apa lah. Puasa 6 ni ataupun puasa hari Arafah, tulang hari Jumaat, itu tak apa lah. Macam puasa 6, kita nak puasa 6 ada 3 hari lagi, hari Jumaat ni lah buat, umpamanya. Tak apa, tak ada masalah. Itu puasa yang maksudah. Dia ada sunat yang maksudah. Itu tak apalah, tidak diiringi dengan puasa hari Khamis ataupun puasa hari Jumaat. Berdasar pada hadis tersebut. Benarkah jika tidak berpuasa 30 hari pada bulan Rajab, kita hanya dibenarkan berpuasa sehingga 15 Syaban saja? Saya tak faham soalan ni. Benarkah jika, sekali kalau tak faham soalan tak jawab. Kecuali kalau soalan objektif kita hang-hang okay. Benarkah jika tidak berpuasa 30 hari pada bulan Rajab, tak puasa 30 hari bulan Rajab, kita hanya dibenarkan berpuasa sehingga 15 Syaban. Ni tak apa je lah. Tak apa maksud dia. Dia bulan Rejab dengan bulan Syaban ni lain. Waktu bulan Rejab, waktu bulan Syaban. Lain. Nama pun lain dah. Okey. Pertama ni saya nak ambil perhatian kepada sekian yang ada, bahawa puasa bulan Rejab ni tidak dilakukan penuh oleh Rasulullah SAW. Tak ada puasa 30 hari. Tak ada. Tetapi para ulama seperti Imam Nawawi dan kitab Majmu' mengatakan disunatkan kita berpuasa pada bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram ni iaitulah bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, satu lagi bulan Rejab. Ini bulan haram dia panggil. Bulan haram ni bulan yang ada kehormatan yang lebih besar daripada banding dengan bulan-bulan yang lain. Bulan-bulan ni mengikut Imam Nawawi dan kitab Majmu', sunat kita berpuasa. Tapi bukanlah puasa tiap hari dah. Bukan gitu, bukan maksudnya gitu. Kalau puasa tiap hari gitu, tak ada boleh dibuat oleh salafus salih, kecuali kalau puasa yang dipanggil puasa selang sehari, buat sehari tu kan. Jadi tidak ada riwayat pun yang mengatakan Nabi berpuasa Rejab 30 hari. Tak ada riwayat. Tak ada riwayat. Memang cari dah paling. Tak ada riwayat yang mengatakan begitu. Okey. Kebetulan pula soalan ni kan. Ada pun bulan Syaban, ada satu riwayat daripada Ummu Salamah yang disebutkan hadisnya dalam riwayat, banyak riwayat termasuklah daripada Musnad Imam Ahmad, yang mengatakan bahawa Nabi berpuasa penuh bulan Syaban. Ada 2 riwayat daripada Ummu Salamah. Ada kata Nabi penuh puasa bulan Syaban, ada mengatakan mu'zamu ayyamihi, iaitu kebanyakan hari-hari pada bulan Syaban Nabi berpuasa. Itu ada. Kalau untuk bulan Syaban memang ada satu riwayat daripada Ummu Salamah kata bukan 30 hari sebulan. Sebulan ni kadang-kadang 29 hari, kadang-kadang 30 hari. Dan ada mengatakan yang Nabi puasa itu bukan penuh, tapi mu'zamu ayyamihi, iaitu kebanyakan hari-hari dalam bulan
Sya'ban. Kalau mengikut riwayat daripada Aisyah mengatakan Rasulullah puasa ni adalah banyak hari dalam bulan Sya'ban, bukan semua hari dalam bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban lain dengan bulan Rejab. Faham bulan Rejab ni riwayat kata Nabi puasa penuh itu tak ada. Tetapi ulama mengatakan bahawa Imam Nawawi mengatakan puasa itu sunat sebab atas dasar dia adalah bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram saja. Jadi jangan ada kaitan lah di antara Sya'ban dengan Rejab, tak kena-kena. Dia tidak ada kaitan pun, dia berjirang saja, tapi tidak ada kaitan dari segi hukum. Yang keduanya, isu keduanya ialah puasa pada separuh daripada Sya'ban. Ini macam mana? Dalam satu hadis, dalam kitab Subulus Salam, dia ada sebut satu hadis. Hadis tu Nabi kata, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Apabila separuh bulan Sya'ban, jangan kamu puasa. Hadis tu, hadis masuklah, hadis ni banyaklah. Riwayat daripada yang saya ingat ni daripada Ibn Hibban. Dalam kitab Subulus Salam ada. Hadis ni dipertikaikan oleh dua kumpulan ulama, iaitu puak-puak Imam Ahmad dengan puak-puak satu lagi yang daripada kalangan ulama-ulama Syafi'i. Hadis ni penilaian dia mengikut Imam Ahmad adalah hadis munkar. Hadis munkar ni hadis dhaif, hadis lemah. Tetapi mengikut pandangan ulama-ulama Syafi'i, hadis ni sahih. Penilaian tu berbeza-beza dah. Orang ni kata tengok pada pelapur-pelapur, perawi-perawi ni kita boleh percaya ni, hadis sahih. Orang ni kata dia tak percaya seorang ni, hadis ni adalah hadis yang tak boleh diterima. Jadi berdasarkan kepada hadis ni, maka ulama-ulama Syafi'i mengatakan haram hukumnya kita berpuasa setelah separuh bulan Sya'ban. Haram hukumnya. Dan perkara ni ada disebutkan dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji. Ada satu kitab nama dia Fiqh Al-Manhaji. Dia kata haram. Haram tu start daripada bila? Adakah 15 Sya'ban? Tak. Start dia 16 Sya'ban. Bukan 15 Sya'ban, 16 Sya'ban start. Itu yang dia start haram tu situ. Okey. Kecuali kalau sekiranya orang tu dah biasa dengan puasa sunat sebelum tu, dia hanya meneruskan puasa sunat yang telah biasa, maka dibenarkan. Macam mana yang dikatakan biasa? Contohnya kalau dia puasa 15 hari bulan Sya'ban, dia biasa dah. Dia puasa je 15 Sya'ban, 16 dia boleh puasa lah. Faham tak? Dia boleh puasa dah. Ini ada dalam fatwa Mufti Brunei. Saya tengok. Dia kalau dah start 15 tu, dia tak bolehnya 16 hari bulan haram. Tapi kalau orang tu dia puasa 15 hari bulan, 16 tu dia dah halal puasa. Dia kayak gitu. Tapi syarat jangan berhenti lah. 16, 17, 18 tu kalau dia berhenti, tak ada masalah dia berhenti. Bila dia berhenti saja, dia nak start baru, dah boleh tau. Dah boleh dah. Jadi itu kena jagalah dalam bab ni. Jadi bagi orang dah biasa dengan puasa sunat, puasa selang sehari ataupun puasa Senin Khamis ataupun puasa 3 hari sebulan dan sebagainya, tiba-tiba jatuh kepada nisfu selepas pada separuh Sya'ban, itu tidak menjadi masalah, tak haram. Tak ada haram apa-apa. Tapi kalau orang tak pernah puasa panjang hayat dia daripada bulan Ramadan, tiba-tiba dia mari warak situ. 16 hari bulan mai warak lalu. Tiba-tiba dia mari muk dia. Muk dia molek dengan orang ngajar guna tahu lah. Tak kata-kata dah. Semangat guna tahu dah. Maka dia baca kitab sikit-sikit guna. Ni pun 16 bulan nak start buat. Tak boleh dah. Tak boleh. Tak, sebab apa awak semangat hari ni baru. Tak, dia tak boleh. Kalau betul lah soalan macam tu, betul ke soalan macam tu? Yang tukang buat soalan je lah. Bawa harga tu lah. Ada dua perkara. Ke lain makna dia? Ke maksud dia buat dia? Tak apa lah, pakai gitu dah. Mambang kan dah. Kata dah. Mana gitu buat serius, kenapa tahu? Salam, gitu. Saya nak bertanya, saya berpuasa ganti Isnin, Selasa, Rabu. Pada kami saya tak puasa, hari Jumaat saya puasa. Kalau puasa ganti tak ada apa-apa lah. Dia orang tadi puasa sunat ni. Puasa ganti memang dah wajib. Dah, orang puang lah. Orang lelaki dah buat. Orang lelaki ada kat sini. Ada orang lelaki ada sini. Orang ni wajib pedang. Orang cerita saya mengajar di majlis Lewasu. Dia kata, orang lelaki ada sini. Dia kata, waktu saya kata, ya ke? Ya. Orang lelaki ada sini. Ada darah ni. Ada kat mari. Dia kata ada orang belanggar.
Langgar kena kepala ni, pecah kepala tu, biar darah rohir. Tu memang nak puasa dah. Memang nak puasa buat dia belanggar gitu dah. Darah hik, darah kepala. Darah kepala. Ni pun dah jelas kan ni Saya pernah dengar orang berkata, dengar apa orang? Tak boleh jika kita berpuasa pada hari terakhir Syaban, yang mana esoknya Ramadan menjelma. Jadi apakah hukum sebenar? Dia panggil hari syok. Ini gamuk-gamuk lah, betul tak Untuk kamu salah Dia gini, ada satu kata-kata Ammar bin Yasir dalam kitab Bulughul Maram. Dia kata apa? Dia kata man shama yauma yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa pada hari syok, hari 30 hari bulan Syaban, maka dia telah derhaka kepada Abu Qasim, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kata-kata Ammar bin Yasir, bukan hadis, kata-kata sahabat. Okey. Walau macam mana pun kata-kata sahabat ni ada keistimewaan. Dia anggap sebagai hukum marfu' kalau sekiranya membabitkan benda hukum fiqh ataupun hukum tauhid. Dia hukum marfu'. Hukum marfu' ni macam hadis juga. Maka berdasarkan kepada hadis ni ataupun berdasarkan kepada kata-kata sahabat tadi, maka ulama-ulama pun berbincang tentang puasa hari syok. Hari syok dah. Hari syok ni tengok anak bulan. Dah. Tengok bulan berapa lalu. Minta maaf. Tengok anak bulan. Minta maaf saya. Sebab saya kan pertama kali tengok anak bulan, dia makan teropong Jadi saya buat tengok anak bulan kita Hidup saya sekecil dulu tak pakai teropong, pakai seperong. Macam dengar tak? Bahasa benda apa orang tak tahu, seperong. Bahasa benda Saudi, seperong ada. Rancis awak. Bunyi seperong orang Rancis. Tak ada ni, Cik Syarifah Muzdalifah tak ada ni. Ada Rancis. Ada dia. Tak ada orang. Okey. Gini. Hari syok ni kita tengok anak bulan, tak ada. Anak bulan ada. Okey dia rawang gitu lah. Ada hujan macam baru ni. Lepas pada tu, esok je kita nak puasa lah. Lusa orang kata puasa. Maka esok tu 30 hari bulan Syaban. Tapi kemungkinan ada, tapi kita tak nampak. Nah, kita tak nampak anak bulan tu sebab oleh kerana awan tebal. Maka orang panggil hari syok. Orang panggil hari syok. Boleh tak puasa hari tu? Itu takrif yang disebutkan oleh sebagian ulama. Tapi kalau ikut mazhab Hanafi lain, dia kata hari cerah. Hari tak ada awan, tak ada hujan, tak ada apa. Tengok anak bulan, tak ada. Tak ada anak bulan. Maka tu orang panggil hari syok. Macam-macam lah. Saya ada satu buku berkenaan dengan puasa ni. Buku yang dikeluarkan oleh Jakim. Masa saya kerja sini dulu, saya buat satu buku. Ada peluang lah mengajar-mengajar tu. Tengok-tengok tu saya buat satu buku berkenaan dengan puasa. Ibadat puasa. Isu-isu ibadat dalam isu-isu puasa yang dikeluarkan oleh Jakim. Dalam buku tu saya ada sebutkan pandangan-pandangan ulama yang saya ambil daripada beberapa kitab lah. Di antaranya kitab Bada' As-Sana'ih dan juga kitab Majmu'. Di mana kita boleh simpulkan hari syok tu ada dua pandangan. Ada mengatakan hari cerah tapi tak nampak anak bulan. Hari syok, esok tu hari syok. Kalau hari gelap esok tak nampak anak bulan, esok tu orang nak panggil hari syok. Ada pula kata terbalik, iaitulah hari yang gelap. Jadi bila gelap tu tak nampak anak bulan, maka esok hari syok. Kalau hari cerah tak panggil hari syok yang esok tu. Jadi ada dua aliran pandangan di situ. Jadi hari syok ni boleh ke kita puasa? Kemungkinan dia satu hari bulan Ramadan dah, cuma kita tak nampak anak bulan. Sebab-sebab yang tertentu. Tapi kalau hakikatnya, kalau kita tengok betul-betul tu, mungkin dia satu hari bulan dah. Orang tu orang panggil hari syok. Maka hari syok ni mengikut mazhab Syafi'i haram berpuasa. Mengikut mazhab Syafi'i haram berpuasa. Walau bagaimanapun, ulama-ulama daripada mazhab Hambali, di antaranya Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad mengatakan boleh berpuasa. Boleh, harus berpuasa sunat pada hari itu. Okey, berpuasa itu berdasarkan kepada kata-kata Sayyidina Ali, li'an asuma yauman min Sya'ban khairul li min an uftira yauman min Ramadan. Kalau aku puasa 30 hari bulan tu, kalau nak kena satu hari bulan,
Ramadan, aku telah menyempurnakan bulan Ramadan. Kalaulah kena tu pada hari 30 Syawal, tak apalah puasa lebih-lebihan. Nah, puasa yang lebih dah umpamanya. Ini kata-kata Sayyidina Ali yang dimuatkan dalam kitab Zadul Ma'ad. Tapi kita peganglah kepada mazhab Syafi'i, kata haram. Tak payah puasa hari tu, hari lain banyak lagi. Bapa nak warak dong masa tu. Dia kata dah. Hari lain ada, pergi pada hal. Demo, dia kata dah. Bukan kata kepada orang bertanya ni, mana dia gitulah hukum dia gitu. Mazhab Syafi'i tak lulu dalam isu ni. Okey. Boleh ke puasa enam dimulakan pada hari Jumaat? Beres, tak ada masalah. Kalau orang tu nak puasa enam, nak start pada hari Jumaat. Tak apa. Puasa enam ni, dia nak buat hari Jumaat saja pun apa. Hari Sabtu tak puasa, hari Khamis tak puasa. Saya kata dah dia kan. Sebab dia maksudah. Dia ada sifat dia. Sifat dia apa? Puasa enam. Nama puasa enam. Okey. Maka sebab tu dia tak ada masalah apa-apa. Ini pelik tu. Assalamualaikum. Saya ingin dia misalah saya. Saya ingin menanyakan, saya telah membuat sumpah tapi saya ingkar terhadap sumpah tersebut. Saya juga mengetahui bahawa kita boleh membuat puasa sunat untuk menggantikan sumpah tersebut. Tetapi adakah niat puasa kafarah atau cara ini? Orang yang langgar sumpah, dia diberi tiga pilihan. Takhyir, kalau ikut dalam dalam kitab Rawai' Al-Bayan tu dia kata takhyir. Takhyir ni maksudnya kita boleh pilih sama ada nak bebaskan seorang hamba, ataupun kita nak puasa 3 hari, ataupun kita nak beri makan kepada 10 orang miskin, ataupun beri pakaian 10 orang miskin. Ala takhyir mengikut yang disebut dalam kitab Rawai' Al-Bayan. Takhyir ni maksud kita diberi pilihan. Jadi sebab tu siapa-siapa yang langgar sumpah, kalau dia rasa malah nak puasa, dia boleh pakai hak beri ke orang miskin. Beri ke orang miskin ke mana? Payah sangat. Senang. Masuk pasar malam, nampak orang minta dekok. We cari 10 orang. Kita kata 10 orang beri orang miskin, secepok seorang, lebih kurang RM2. Berilah RM2. Jangan beri orang sama. Beri orang lain-lain. Okey? Kalau kau nak balik, payah boleh. Nak orang je lah. Okey? Itu kaedah dia. Ataupun beri pakaian. Pakaian mahal tu. Dia kata beri BT dah RM2. Ganti belah dia dah. Dia kata dah. Itu dibenarkan. Tapi bukan, kalau kita nak puasa 3 hari. Puasa 3 hari jumhur ulama dalam kitab tu, dalam kitab Rabai tu, kebanyakan ulama kata tak wajib berturut-turut. Tidak wajib berturut-turut. Nak puasa hari ni, lusa pula, ataupun kita kata bulan depan pula, beres, ada masalah. Mengikut jumhur ulama. Tetapi mengikut Ibnu Mas'ud, dia mengatakan wajib kena berturut-turut. 3 hari tu berturut-turut. Kalau tak turut-turut kena start mula. Tak turut-turut 2 hari, lepas tu hari ketiga tak turut-turut, kena start mula pula. Tak mula semua lah. Tak kata kata dah. Tak ikut. Dia malah dah. Hari 3 mari malah dah. Okey, itu cara dia. Tapi dia takhir takhir. Adakah puasa 6 mesti berturut-turut? Dalam kurungan direct 6 hari. Atau boleh dilakukan selang-selang dalam bulan Syawal. Puasa 6 kita boleh selang-selang. Okey, saya nak sebutkan beberapa pandangan. Dalam kitab yang disebut oleh Syekh Muhammad Aqlah tadi, Syekh Ahkamus Siyam wa Sadaqah tu, disebut dalam kitab tu, puasa 6 ni seafdal-afdalnya dalam mazhab Syafi'i dilakukan 6 hari berturut-turut. Seafdal-afdalnya. Afdal ni banyak lagi pahala kalau kita buat turut-turut tu. Hari raya kedua tak makan dah, puasa dah. Tu sampai ke hari raya ke berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hari raya ke-7. Hari raya ke-8 tu hari raya 6. Hari raya ke-8 tu ikut. Kata-kata. Maka nak katakan bahawa lebih baik kita buat berturut-turut, afdal mengikut mazhab Syafi'i. Tetapi kalau dibuat secara muwazza'ah, muwazza'ah ni secara minggu ni 2 hari, esok minggu depan 3 hari umpamanya dah, tak ada masalah. Pahala tu tetap juga dapat, tapi kuranglah afdal daripada yang pertama kalau dibuat direct. Itu disebutkan dalam kitab Ahkamus Siyam wa Sadaqah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Aqlah yang berhubung dengan isu ni. Ada pun dalam mazhab lain, mazhab Maliki, dia kata tak wujud puasa 6. Puasa 6 tak wujud.
Jadi siapa tak berpuasa senang, ambil mazhab Maliki. Dah, malah jenis malah puasa. Tak umpamanya mazhab Maliki. Dah puasa senang dah. Maliki kita, Maliki. Ni umpamanya dah. Malah tu tak dia. Boleh ke puasa 6 berserta dengan qada, berserta dengan sunat puasa hari Isnin dan Khamis? Okey. Orang puang tu dia uzur, maka dia pun dia tak boleh puasa, maka dia nak puasalah, dia kena wajiblah kena qada lepas pada bulan Ramadan. Tetapi dia nak puasa 6 kali niat, boleh tak? Kalau mana ceritanya? Maka Imam Nawawi telah berfatwa dalam kitab Majmu', hukum dia tidak sah puasa kalau kita gabungkan dua niat. Itu fatwa daripada Imam Nawawi rahimahullah. Adapun, tengok adapun tu. Adapun adalah pandangan kedua. Adapun mengikut Ibnu Hajar dalam kitab dia Al-Fatawa Al-Kubra, dia mengatakan hukum dia adalah boleh pahala dua-dua sekaligus. Sah dan boleh pahala dua-dua sekaligus. Disebut dalam kitab tu, fa in nawahuma hasala, disebut dalam kitab tu. Kalau kita niat dua-dua satu hari je puasa, tapi puasa tu puasa 6 dan puasa qada, kata Ibnu Hajar Haitami, kita niat dua-dua tu boleh. Pahala dua-dua dapat. Tak tu. Hamba nak ikut mazhab. Hamba tak orang lelaki dah kita kata dah ayat qada-qada tu. Tak kita kata dah. Allah puang tak kita kata dah. Dia kena qada, dia niat dua kali untuk puasa Syawal. Boleh mengikut pandangan Ibnu Hajar. Dan kita pakai pandangan tu lah. Dalam keadaan masyarakat kita jauh dengan agama, tiba-tiba nak kata hak berat-berat tak boleh tau. Kita pakai hak ringan-ringan sekarang bab ibadat. Tak, kita pakai hak ringan ni macam mana hak ringan ni? Macam ke semayang tarawih 8 rakaat kau ringan tu. Okey. Orang tu tak pernah pergi semayang jemaah. Dia pergi hari Jumaat je jemaah. Dah, tak pernah kenal masjid, tak pernah kenal surau. Tiba-tiba semayang tarawih 20 rakaat. Bayang, kejutan. Tahu bukan budaya dah, kejutan apa. Mati, jatuh maknanya dah. Kita kata dah. Makna dia kejutan budaya sungguh. Tak. Jadi sebab tu kita ambil ginilah. Kita ambil semayang tarawih 8 rakaat. Sedap sikit. Jadi legalah sikit dia tu. Kita nak ajar ataupun kita nak suruh dia berdekat-dekati dengan masjid dah. Jadi kita juga kalau nak cakap dengan orang, kita kena cari hukum yang masyarakat boleh terima, yang mana dia boleh amal. Jadi pada dalam isu ni saya pakai pandangan Ibnu Hajar. Iaitulah boleh niat sekaligus, boleh dua. Okey. Ada pun mazhab lain. Saya ambil sikit mazhab lain, yang mazhab Hanafi. Dia kata kalau kita puasa sunat campur dua-dua tu, maka yang sahnya adalah puasa qada saja. Yang sah tu puasa qada saja. Kita tak pakai mazhab tu, kita pakai tadilah Okey, habis. Apakah niat puasa 6 berserta puasa ganti? Niat dia niat sekaligus lah. Niat sekaligus makna dia puasa ganti dan dia puasa 6. Niat dua-dua sekaligus, bukan niat asa je. Ada satu lagi pandangan saya nak sebut dia. Ada, muncul kau ingat. Saya ada terjumpa dalam satu buku, satu kitab ni, nama dia Hasyah Syarqawi. Dalam kitab tu mengatakan, kalau kita puasa qada bulan Syawal, automatik boleh puasa 6 sekaligus. Ni ada satu lagi pandangan. Tak payah niat pun puasa 6. Automatik je boleh. Tapi syarat dia qada tu bulan Syawal. Dah kalau bulan Ogos boleh tak? Bulan Ogos bulan Syawal tahun ni. Okey? Bulan Ogos bulan Syawal. Okey. Dia takut kata mata je. Nak kata dah. Cuba. Saya ingin apa ya? Bagaimana? Saya ingin bagaimana? Memalukan UMT bahasa Malaysia. Tak, Profesor Madya Dr. Zakaria ada ni apa nama pakar bahasa Malaysia tak boleh bahasa Malaysia tak. Betul ayat ke ni? Okay? Saya ingin bagaimana seseorang itu mahu membayar video. Saya ingin tahu, saya sedar. Seorang itu mahu membayar video tetapi mengalami kesempitan. Okay. Kesempitan wang. Ada cara lain untuk menggantikan puasa. Dia gini. Bila orang video ni kena bayar
670 gram berat. Okey, sekarang hukuman sekarang. Siapa yang dia puasa, dia qada puasa tapi tak qada lagi sehinggalah menjangkau Ramadan yang berikutnya. Lepas pada tu dia wajib kena qada puasa tu, dan di samping tu dia wajib kena bayar fidyah. Fidyah tu adalah satu cupok. Cupok tu berkenaan bersamaan dengan 6.7 gram, 670 gram. Okey. Okey. Jadi apabila kita nak bayar, piti tak ada. Tak sama langsung dah itu. Ya, itu jawapan umum lah. Kalau jawapan umumnya, kalau dia tak ada piti sungguh, mengikut mazhab Syafi'inya, dia terikat ta'allaqat zimmah bihi. Dia terikat dengan bayar orang tu bila dia mampu bila-bila. Puluh tahun akan datang dia pun mampu. Dia buat lah, masa tu dia bayar. Dia terikat gitu. Tapi syarat dia puasa dulu lah. Jangan puasa 10 tahun pula. 10 kali, 10 cupok pula yang kena bayar atas puasa tu. Dia puasa dulu qada tu. Dah, umpamanya dia tinggal tahun lepas puasa. Tahun ni puasa masuk dah, dia tak qada lagi. Kemudian dia nak puasa lah 31 hari bulan Ogos, contohnya dah. Dia nak puasa masa tu dah bulan Syawal dah. Maka dia puasa 31 bulan Ogos tadi, contohnya pada masa itu bila dia puasa je stop dah. Maknanya dia kena bayar secupok. Secupok je kan. Kalau dia nak puasa lagi sampai tahun depan tu pula, dia kena bayar 2 cupok dah. Maka kalau dia puasa tiba-tiba dah orang nak bayar kafarat fidyah ni, pada masa itu dia hendaklah bayar bila dia mampu. 20 tahun akan datang, 30 tahun akan datang. Ataupun kalau lah dia dah ingat tiba-tiba masa dia mati tengok-tengok harta dia ada, maka dia keluarkan cupok-cupok. Cupok pula. Kadar pitih yang mana harga secupok tadi. Apa nama untuk sebelum dibahagi-bahagikan harta itu kepada fakir, bukan fakir miskin pula, kepada ahli waris. Kepada ahli waris. Dia begitu. Dia orang panggil ta'alluq zimmah. Ta'alluq zimmah ni dia tingkat juga macam mana. Dia kena buat juga sampai dia mampu. Okey, habis. Saya nak cari soalan pendek dulu soalan panjang-panjang dia malah nak baca. Panjang tu. Lebih kurang dalam 10 baris. Cari ni. Fatwa yang mana harus diikuti? Kebangsaan ke atau negeri? Keh tu saya tambah. Sebab saya nak ikut Haji Bakir. Dia tanya benda ni, adakah awak dia tanya dia apa ni Pak Belalang menuju Pak Belalang kan? Awak dia tanya teka tu dah. Ada keh ada. Benar ayat-ayat tak ingat. Yang ini keh ataupun yang itu keh gitu habis kurang okey. Pada ni kita tengok mulai itu 2 minit. Tak ingat awak dialog dia. Okay? Fatwa mana yang harus diikuti, kebangsaan atau negeri? Ini berkaitan dengan pelaburan ASB. Ada fatwa negeri yang mewatakan hukumnya haram, dan fatwa kebangsaan hukumnya harus. Tak pakai hanas ni. ASB ni Amanah Saham Bumi Putra Arab. Okey. Halal ke haram? Okey, halal ke haram? Okey, gini. ASB ni dulunya orang panggil ASN. Siapa yang lancarkan ASN tu? Siapa? Cerita tahun 81 dulu. Iaitulah Tun Hussein On. Bukan Dr. Mahathir. Dr. Mahathir ni Amanah Saham Bumi Putra ni. Tun Hussein On ni bila dia dah nak letak jawatan, dia terfikir satu benda yang dia nak tinggalkan legasi kepada orang Melayu, iaitulah supaya orang Melayu mempunyai pemilikan harta yang tersusun. Maka Tun Hussein On melancarkan ASN, Amanah Saham Nasional, tahun 81. Tarikh saya dah ingat, 81. Itu jasa besar tu Tun Hussein On tu. Tun Hussein On ni adalah seorang tentera. Jasa yang tu banyak lah. Ramah dia memang. Saya di antara peminat Tun Hussein On kau lah. Siapa tadi? Tak baca. Okey. Maka ASN masa tu dibawa kepada mufti-mufti dan juga pakar-pakar agama. Saya ada jumpalah dengan pakar-pakar, antara dia semua nama lah. Macam mana? Dan di antaranya pensyarah-pensyarah universiti dalam bidang kewangan Islam, ekonomi Islam dekat UIA. UIA tu, bukan UIA masa tu. Adalah.
Profesor Osman Habsyi bukan UAE, dia mana? UKM ke mana? Masa tu. Dibawa kepada pada profesor ni, lalu dikatakan bahawa dia dapati tempat pelaburan dia lebih daripada 30% adalah tempat yang haram. Masa tu. Okey, begitulah. Maka pada masa itu berbagai-bagai fatwa yang dikeluarkan. Tetapi fatwa majlis fatwa kebangsaan, muzakarah majlis fatwa kebangsaan tidak mengeluarkan apa-apa fatwa. Tidak mengeluarkan apa-apa fatwa yang disebutkan oleh SU dia, iaitu Abdullah Fahmi pada masa itu. Dia tak sebut fatwa apa-apa. Cuma negeri-negeri ada keluar fatwa. Saya tengok antaranya negeri Perak telah mengeluarkan fatwa mengatakan harus melabur dalam ASN kerana darurat. Orang Melayu payah nak milik harta. Kalau tak ada sistem macam ni, orang Melayu makin teruk dalam bumi dia sendiri, di muka bumi dia, ataupun di negeri dia sendiri. Maka atas rasa saya tengok fatwa tu, maka dia mengatakan harus melabur kerana atas rasa darurat. Kemudian untuk Terengganu, pada tahun 1989, bila saya nak belak-belak fatwa lama, maka saya dapati ada fatwa berkenaan dengan ASB yang mengatakan harus melabur. ASB, bukan ASN, ASB. Ini sebut ASB. Harus melabur dalam ASB. Dan baru-baru ni saya terbaca satu makalah yang mengatakan ASB ni masih lagi dalam lekungan antara 30 hingga 37% adalah tempat yang diragui, tempat halal haram, tempat perniagaan. Walau macam mana pun, pada 2010 Muzakarah Majlis Fatwa Kebangsaan telah mengeluarkan fatwa mengatakan hukumnya adalah harus melabur ASB. Dan hukum dividen itu adalah halal, boleh guna, boleh ambil. Ini fatwa tahun 2010. Okay. Sebelum itu ada satu fatwa daripada negeri Selangor mengatakan ASB adalah haram. Nak pakai hak mana satu? Gini. Dalam konteks sekarang ni, dunia dikepung oleh sistem kapitalis. Dunia dikepung dengan sistem manusia. Kalau zaman Nabi dulu, zaman Khulafaur Rasyidin dulu, zaman Islam dulu, dunia dikepung oleh sistem Islam. Islam mengepung dunia. Sistem Islam mengepung dunia. Sistem ekonomi, sistem pendidikan ada pengaruh kepada dunia. Sekarang ni yang mempengaruhi dunia adalah sistem yang bukan Islam. Walaupun adalah beberapa negeri yang menjalankan Islam lah, kata Arab Saudi ke apa semua. Tapi secara global tu bukan Islam yang menguasai dunia. Islam menguasai dunia dulu. Apabila bermula zaman Nabi sampailah, bermula zaman Saidina Umar sampailah kepada jatuhnya kerajaan Osmaniyah. Itu lebih kurang dalam 1100 tahun. Itu Islam menguasai dunia. Kita dah hidup zaman tu. Okay? Ini disebut oleh Syekh Abdullah Nasir Alwan. Jadi oleh kerana itu, banyak perkiraan-perkiraan yang kita kena tengok dalam menentukan halal haram ataupun harus ataupun tidak harus sesuatu produk ataupun sesuatu satu perkara yang dilancarkan